Assalamualaikum, murid-murid dua amanah. Selamat pagi, good morning. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, ceria. Dah sarapan belum? Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran sains dengan tajuk bayang-bayang. Okey, semua dah sedia? Semangat tak nak belajar tajuk hari ni macam mana bayang-bayang terhasil? Okey? Okey, cikgu harap murid-murid dah bersedia dan boleh rujuk buku teks sains tahun 2 muka surat 66 dan kita boleh tengok bayang-bayang di mana situasi ni biasa berlaku dengan awak. Okey. Contohnya kat sini situasi yang diberikan awak sedang berjalan-jalan dengan ibu dan ayah. Tiba-tiba awak perasan tak ada satu objek hitam ikut awak berjalan kat belakang awak. Jangan takut. Okey, jangan panik. Relax. Objek hitam tu kita namakan bayang-bayang. Macam mana bayang-bayang ni terbentuk? Pernah terfikir tak? Okey, kita akan belajar tentang bayang-bayang. Sebelum tu cikgu nak murid-murid tengok dulu video yang telah cikgu buat. Okey? Pada hari ini, Jessie, seorang pengakap muda, masih meneruskan misi amalnya. Ketika berjalan di taman, Jessie ternampak seorang budak perempuan sedang menangis. Jangan risau adik kecil, Jessie sedia membantu. Tiba-tiba, budak perempuan tersebut memeluk erat pinggang Jessie. "Mengapa adik kecil?" tanya Jessie sambil berpaling. "Tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan di sini." Budak perempuan tersebut menuding pada imej gelap yang mengikuti mereka. Budak perempuan tersebut takut pada bayang-bayangnya sendiri. Jessie tersenyum. "Adik tidak perlu takut. Imej gelap yang adik lihat hanyalah bayang-bayang." "Lihat," Jessie melambaikan tangan dan bayang-bayangnya melambai semula kepada Jessie. Jessie mengangkat sebelah kaki dan bayang-bayangnya mengangkat sebelah kaki juga. "Biar kakak terangkan," ujar Jessie sambil budak perempuan tersebut memandang bayang-bayangnya penuh hairan. Apabila objek menghalang cahaya, bayang-bayang terbentuk. Kita tidak nampak bayang-bayang jika tidak ada cahaya. Bentuk bayang-bayang bergantung pada bentuk objek. Bayang-bayang objek bentuk segi empat sama adalah segi empat sama juga. Bayang-bayang objek berbentuk hati adalah berbentuk hati juga. Budak perempuan tersebut melompat ke riangan dan bayang-bayangnya melompat ke riangan juga. Okey, sekarang murid-murid dah jelas bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk apabila adanya cahaya. Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan bagaimana bayang-bayang terbentuk. Yang kedua, murid dapat menyatakan kejelasan bayang-bayang apabila objek dihalang oleh objek legap, lut cahaya dan lut sinar. Apakah objek-objek, tiga objek ni? Kita akan belajar selepas ni dalam slide seterusnya. Awak akan tahu bila objek legap, macam mana bayang-bayang dia. Okey? Kita tengok sekarang. Bayang-bayang. Okey, kita ada kat sini ada lampu. Okey, lampu ni adalah cahaya. Okey, bagaimana bayang-bayang dihasilkan? Yang kedua, kejelasan bayang-bayang. Okey, kita andaikan ini objek dan ini adalah sumber cahaya. Okey, boleh jelas? Okey, yang pertama, bagaimana bayang-bayang dihasilkan? Okey, bayang-bayang dapat dihasilkan seperti yang cikgu bulatkan kat sini. Okey, bayang-bayang kat sini ni terhasil apabila adanya cahaya terkena kepada objek
Okey, ini adalah objek kotak. Apabila terkena cahaya, akan terhasillah bayang-bayang. Bayang-bayang terhasil. Okey, situasi dekat sini kita dapat lihat ada 3 orang sahabat baik. Okey, kat sini ni dia minum air daripada 3 cawan yang berbeza. Boleh terangkan kat cikgu kenapa cawan biru ni gelap dan cawan yang tengah-tengah ni cair sikit. Yang ini langsung tak ada bayang-bayang. Kenapa? Sebab cawan biru ni objek legap. Objek legap, objek yang tidak boleh ditembusi oleh cahaya. Sebab tu bayang-bayang dia gelap. Okey, yang kedua ni, kita ada 3 jenis objek tadi cikgu cakap. Okey, objek yang pertama ialah objek legap. Yang kedua tadi, objek lut cahaya. Yang ketiga, objek lut sinar. Objek legap, apabila cahaya terkena objek legap, bayang-bayang gelap akan terhasil. Apabila objek lut cahaya, bayang-bayang terhasil tetapi tidak terlalu gelap. Dan apabila objek lut sinar terkena cahaya, tiada bayang-bayang yang terhasil. Sekarang awak dah boleh faham kenapa cawan warna putih ni langsung tak ada bayang-bayang sebab dia objek lut sinar. Okey, lut sinar kat sini maksudnya apabila kita pegang cawan tu, kita boleh nampak objek kat sebelah sana. Maksudnya lut sinar tu kita boleh nampak objek kat sebelah dia tu. Kat sebalik dia tu. Itulah objek lut sinar. Sebab lut sinar. Okey? Kalau objek legap, contohnya macam cawan ni, cikgu pegang cawan, cikgu tengok cawan dekat sini, cikgu tak nampak pun dekat sini ada apa. Betul? Okey, contoh. Awak kat sini awak nampak teddy bear besar sangat. Betul tak? Tapi di sebaliknya ada teddy bear yang pegang bola. Kan? Awak tak nampak pun sebenarnya ada teddy bear pegang bola sebelah sini. Sebabnya dia objek legap. Awak tak nampak pun apa yang ada di belakang ni. Jadi apabila objek legap terkena cahaya, akan terhasilnya bayang-bayang yang gelap. Okey. Tetapi contoh yang kedua, lut sinar. Contohnya botol air. Ni adalah lut sinar. Okey, cikgu pegang. Cikgu masih boleh nampak lagi apa yang ada. Okey? Cikgu nampak. Contoh macam awak. Cikgu pegang kat sini. Awak boleh nampak tak jari cikgu kat sini? Nampak tak? Jari cikgu. Nampak tak? Kan? Sebabnya, cikgu tunjuk nombor berapa? Nombor 2. Cikgu buat piece lagi ni. Maksudnya ini adalah objek lut sinar. Bila lut sinar terkena dengan cahaya, tak akan terhasil bayang-bayang. Okey. Objek yang lut cahaya, dia separa legap. Dia masih lagi legap tapi kita boleh nampak cuma sama-sama. Itulah objek lut cahaya. Boleh bezakan legap, lut sinar dan juga lut cahaya. Kalau legap, bayang-bayang dia gelap. Okey, kalau lut cahaya, dia ada bayang-bayang tapi bayang-bayang dia kabur, tak berapa gelap. Kalau lut sinar, tiada bayang-bayang. Okey, kita ada 3 objek tadi. Jelas? Kita buat sedikit eksperimen. Cikgu harap murid-murid boleh sediakan lampu suluh, okey, dan berada dalam tempat yang gelap. Contohnya macam dalam bilik, awak tutup lampu dia. Okey? Okey, kita akan bermain permainan bayang-bayang seni tangan. Sekarang awak boleh hasilkan, cuba awak nyalakan lampu suluh ke arah tangan awak dan awak cuba hasilkan bayang-bayang daripada tangan awak. Corak apa yang terhasil? Okey? Contohnya, kat sini. Apabila awak menggunakan 2 tangan dengan corak macam ni, awak akan dapat hasilkan bayang-bayang seekor arnab.
Apabila awak buat tangan macam ni, kan, awak akan dapat hasilkan laba-laba. Apabila awak buat tangan macam ni, okey, awak akan dapat hasilkan bayang-bayang serigala. Okey, boleh rujuk buku teks awak, okey, untuk aktiviti bayang-bayang ni. Okey, ni permainan yang simple yang awak boleh buat dekat rumah ataupun awak boleh hasilkan seekor buaya apabila awak buat tangan awak seperti ini. Okey. Dan awak juga boleh dapat hasilkan seekor burung dengan membuat tangan seperti ini. Ini antara contoh yang boleh awak hasilkan bayang-bayang, pelbagai corak bayang-bayang menggunakan tangan sahaja. Okey. Ini adalah beberapa contoh lain yang cikgu boleh tunjukkan untuk awak buat aktiviti permainan bayang-bayang bersama dengan adik, kakak, abang ataupun ibu dan ayah awak semasa waktu senggang. Waktu PKP ni boleh juga dekat rumah bermain aktiviti permainan bayang-bayang. Okey, kenapa dekat tangan tu kita buat pelbagai corak dan boleh terhasil bayang-bayang yang gelap? Kenapa? Tangan kita objek apa? Legap, lut sinar ataupun lut cahaya? Sebab tangan kita objek legap. Okey, contoh. Awak tutup muka awak nampak ke? Tak nampak kan? Sebab tangan kita ni objek legap. Sebab tu terhasilnya bayang-bayang yang berwarna hitam. Okey. Sebelum kita akhiri kita punya pelajaran, sedikit rumusan yang boleh cikgu kongsikan dan kita bincangkan bersama-sama. Yang pertama, contoh sumber cahaya ialah matahari, api, lampu. Lampu boleh juga lampu suluh, lampu pendeflor, lampu meja. Okey. Tidak semestinya bayang-bayang terhasil dengan cahaya matahari sahaja. Bayang-bayang terhasil apabila adanya sumber cahaya. Okey, sebab tu apabila kita main permainan aktiviti bayang-bayang tangan, awak guna lampu suluh pun akan terhasilnya bayang-bayang sebab lampu suluh merupakan salah satu sumber cahaya. Yang kedua, matahari merupakan sumber cahaya semula jadi. Yang ketiga, sesuatu aktiviti dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan yang terang. Okey? Dan bayang-bayang terhasil apabila adanya sumber cahaya terkena kepada objek yang legap dan juga objek lut cahaya. Bayang-bayang takkan terhasil apabila adanya objek lut sinar, ya? Okey, yang keempat, sumber cahaya diperlukan apabila melakukan aktiviti dalam keadaan yang gelap. Kita tak boleh buat aktiviti dalam keadaan yang gelap. Jadi kita perlukan sumber cahaya. Yang kelima, bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Dan yang keenam, kejelasan bayang-bayang bergantung kepada objek yang digunakan. Yang ketujuh, wayang kulit dan bayang-bayang seni tangan merupakan contoh permainan bayang-bayang yang menarik. Kat sini tadi kita dah buat aktiviti simple iaitu permainan bayang-bayang tangan. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat buat aktiviti di muka surat 43 dan 44. Snap hasil kerja awak kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, sebarang masalah boleh berhubung dengan cikgu. InsyaAllah kita akan bantu selesaikan sama-sama. Assalamualaikum.